Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dulu lah. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna minan najihin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Cikgu harap semua anak-anak pelajar berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan baiklah. Bertemu lagi hari ini untuk kita meneruskan PDPR ya, pembelajaran dan pengajaran di rumah. Kita punya perintah kawalan pergerakan ni masih lagi berkuat kuasa. Jadi sekolah belum dapat dibuka. Jadi walaupun keadaan begini, kita kena teruskanlah kita punya misi untuk menuntut ilmu dah, insya-Allah. Jadi untuk hari ini jangan lupa, yang pertama sekali cikgu harap awak jangan lupa isi kehadiran dia yang cikgu bagi link. Okey, dan bersedia dengan buku teks. Okey. Pada kelas yang lepas, kita belajar apa kelas yang lepas? Kalau tak silap saya, bab 6 sudah pun habis. Bab 6 dah. Jadi untuk hari ini, kita akan tengok dulu bab 7. Kita akan belajar pula bab 7 lah. Tenaga dan kuasa. Okay, awak boleh buka buku teks muka surat 208. Tajuk kita hari ini ialah tenaga dan kuasa. Okey. Dalam tajuk ni kita akan bincang banyak ni. Yang pertama kita akan tengok dulu lah. Apa itu kerja, tenaga, kuasa. Tiga istilah ni kita akan tengok ini. Okey. Okey. Dia bagi gambar orang naik tangga dia. Kaki tangan hospital, orang ramai digalakkan menggunakan tangga. Kenapa? Kenapa tidak digalakkan menggunakan lift? Kerana bila kita guna kaki naik tangga, menggunakan tenaga dan boleh membakar kalori dalam tubuh kita lebih sihat lah. Dia ada faedah kesihatan. Okey, kita tengok poin pelajaran kita yang pertama hari ini. Okey, 7.1 ya. Kerja, tenaga dan kuasa. Okey, tiga patah perkataan ini. Kerja, buat hijau deh. Yang kedua tenaga, yang ketiga kuasa. Okey. Yang pertama kita tengok apa itu kerja. Awak buat kerja. Kerja ni dia banyak masuk deh. Buat hijau. Baca buku buat hijau. Buat hijau sekolah deh. Okey. Apa itu kerja? Dalam istilah sains, kerja ialah apa? Didefinisikan sebagai hasil darab daya dan sasaran. Ini kerja dah. Dia kena ada dua faktor, barulah kita boleh panggil benda tersebut kerja. Yang pertama kena ada daya, yang kedua kena ada sasaran. Kalau tidak ada salah satunya, kita tak boleh panggil sebagai kerja. Jadi formula dia apa? W sama dengan Fs. Rumus untuk mengira kerja, work, W ni work deh. Work equal to F darab dengan S. Force, daya darab dengan sasaran. Okey. Unit SI bagi kerja ialah joule. Unit SI bagi kerja ialah joule deh. Apa maksud 1 joule? Bukan joule deh, joule. J. 1 joule kerja dilakukan apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya. Dia ada sebut perkataan menggerakkan deh. Menggerakkan dia. Objek tersebut mesti bergerak. Barulah kita boleh panggil sebagai kerja dilakukan. 1 joule, unit dia lah ni. 1 joule sama juga dengan 1 Newton meter. Jadi sini kita dapat apa? Kita dapat simpulkan, selain daripada joule, unit SI bagi unit SI bagi kerja ialah joule. Selain daripada itu, dia ada satu lagi unit lain yang dia guna 1 Newton meter.
Newton ni daya, meter ni jarak, Newton meter. Daya darab jarak. Okey. Jadi kita tengok momen, daya dan tenaga merupakan dua kuantiti fizik selain kerja yang diukur dalam unit Newton meter. Okey. Unit yang lebih besar ialah seperti kilojoule, megajoule dan juga digunakan dalam pengukuran kerja. Okey. Maksudnya apa? Kalau Newton meter ni selain daripada kerja, ada dua lagi kuantiti lain yang menggunakan unit yang sama deh. Momen, daya, satu lagi tenaga. Juga menggunakan unit Newton meter. Okey, kita tengok contoh. Contoh pengiraan kerja. Okey, ni cabaran minda. Dia bagi cabaran minda ni. 1 kJ, kilojoule. Berapa nilai imbuhan kilo? Kilo nilai dia 1000. Jadi 1 kilojoule berapa joule? 1000 joule. 1 mJ. Apa maksud M? M imbuhan bagi mega. Megajoule. Mega berapa mega? Mega nilainya 10 kuasa 6 ataupun 1 million, 1 juta deh. Jadi 1 megajoule maksudnya 1 juta joule. Okey. Ini imbuhannya ni. Dia guna unit yang lebih besar. Okey, kita tengok contoh pengiraan kerja dalam aktiviti seharian. Satu orang yang angkat bakul. Angkat bakul 20 Newton. Daya melawan daya tarikan graviti. Maksudnya, kita duduk atas bumi ni ada daya graviti. Daya graviti yang menarik bakul ini ditarik sebanyak 20 Newton ke arah bawah. Berat beban ni lah maksudnya. Berat beban ni 20 Newton maksudnya ke apa? Daya graviti yang tarik kotak ni ke arah bawah bernilai 20 Newton. Jadi supaya kita boleh angkat, kita perlu lawan daya ni. Jadi berapa daya yang kita guna untuk angkat ni? 20 Newton lah ke arah atas. Daya yang sebelah bawah sama dengan atas. Jadi daya yang digunakan untuk mengangkat kotak 20 Newton. Okey. Jadi aktiviti A, mengangkat objek setinggi 1 meter dengan daya 20 Newton. Jadi ini kita boleh panggil sebagai kerja ke tak ni? Kita tengok dia punya definisi tadi. Kerja, dia punya syarat dia kena ada dua perkara. Kena ada daya F, kena ada sesaran. Daya ada tak sini? Daya ada. Daya bernilai 20 Newton. F. Okey. Jadi daya ada. Sesaran ada tak sesaran? Sesaran ni maksudnya satu objek asal duduk sini deh. Dia berubah tempat. Daripada tempat asal pergi tempat baru. Kita panggil sesaran tu. Kotak ni asalnya duduk bawah. Bila diangkat, dia duduk di atas. Okey. Berlaku sesaran tak? Kotak itu telah berada di tempat baru. Jadi ada juga syarat je. Jadi kita boleh panggil perempuan ini melakukan kerja. Boleh faham deh konsep kerja. Tapi kalau perempuan ini duduk pegang kotak ni, asalnya tu mula gambar tu duduk gini dia, duduk senyap gini. Dia buat kerja ke tak? Daya ada, dia pegang kotak tu dengan 20 Newton. Tapi kotak ni tak gerak, duduk cacer situ, duduk pegang dia. Ataupun kita duduk pegang buku, duduk cacer pegang buku. Itu kita tidak boleh panggil buat kerja lah. Sebab apa? Sebab dia tidak melibatkan sesaran. Kita tengok. Menolak troli sejauh 5 meter menggunakan daya 10 Newton. Okey, aktiviti B. Aktiviti C, menarik laci sejauh 30 cm dengan daya 2 Newton. Okey, dia suruh kira ni. Dia tunjuk contoh kira. Daya, ada daya, arah daya menegak. Kalau kotak tadi lah, agak kotak. Tolak troli, daya dia mendatar. Tarik laci mendatar juga. Okey. Sesaran ada sesaran. Okey, dia pun kira tunjuk contoh. W sama dengan Fs. Mudah ya ni. Cari nilai F, cari nilai S, bubuh dalam formula, dapatlah kita punya jawapan. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang diberi sini.
Satu orang murid sedang yang mempunyai berat 400 Newton. 400 Newton ni apa? Dia punya berat badan. Berat badan pelajar ni. Okey. Mengangkat beban di tangannya. Kotak ni pula 100 Newton. Jadi berapa semua sekali? Campurlah dua ni. Berat badan dia dengan berat kotak tadi. Akan jadi 500 Newton. Semua sekali yang dia perlu tanggung untuk naik ke atas. Jadi, dia naik tangga setinggi 3 meter. Asalnya budak ni duduk bawah. Last sekali budak ni duduk atas. Sekali dengan kotak. Jadi, ada sasaran tak? Ada sasaran. Ini sasaran dia. 3 meter. Jadi, berapakah nilai kerja? 500 darab dengan 3 meter. 1500 joules. Okey. Kita tengok contoh 2. Ali mengangkat sebuah kotak berjisim 10 kilogram dari lantai ke atas almari. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Ali? Okey. Cuma sini dia nak ajar pada kita satu lagi istilah ya. Daripada jisim kita nak tukar kepada berat. Istilahnya ke apa? Jisim nak tukar kepada berat. Jisim 10 kilo. Berat dia berapa? 10 kilo ni jisim dia bukan berat. Dibagi ni 10 Newton. 1 kilo 10 Newton. 1 kilo dibagi 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Kalau 10 kilogram berapa Newton? 100 Newton. Jisim ke berat, formula dia darab 10. Kalau berat nak tukar pada jisim, formula dia ke apa? Bahagi 10. Itu sipir dia dah. Jadi kita dapatlah daya 100 Newton darab dengan tinggi sasaran dia ni 2 meter, 200 joule. Okey, contoh 3, tolak dinding. Ni tolak dinding kan ni ke apa ni? Seorang buruh menarik sebuah baldi berisi simen seberat 300 Newton. Dia tarik simen ni ditarik dengan daya 300 Newton. Okey. Dari atas tanah ke tingkat 1 sebuah bangunan dengan menggunakan sistem takau. Okey, ini bukan kat tepi ni. Kata saya dulu mula dah. Kita ada satu kotak simen ditarik naik atas ni menggunakan daya 300 Newton. Setinggi berapa tingkat naik tingkat 1? Tingkat 1 10 meter tinggi dia. Jadi sasaran 10 meter. Daya 300 Newton. Dapatlah kita punya jawapan 3000 joules. Okey. Cabaran minda ni. Orang duduk tolak dinding. Ya sudah ya ni. Duduk tolak dinding ni. Boleh tak kita panggil dia buat kerja? Daya ada tak daya? Daya yang ditolak dinding ada daya. Kuat daya dia ni. Mungkin katalah daya dia 100 Newton dia. Ada sasaran tak? Sini sasarannya tidak ada. Bila tidak ada sasaran, tak boleh kita tak boleh sebut dia buat kerja lah. Okey. Seterusnya kita tengok tenaga dan kuasa pula. Dua lagi istilah, tenaga dan kuasa. Apa itu tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Buat kerja lah. Tubuh kita ada tenaga. Ada tenaga. Baru boleh buat kerja. Kalau tak ada tenaga, tak boleh buat kerja. Kipas. Kipas kerja yang apa kipas? Kipas kerja dia berpusing. Untuk buat kerja, kipas tu nak kerja, kena ada tenaga. Tenaga apa yang perlu? Tenaga elektrik. Bila ada elektrik, barulah kipas tu boleh buat kerja dia berpusing. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Unit SI bagi tenaga ialah apa? Joule. Joule Okey. Okey, apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya, tenaga sebanyak 1 joule telah digunakan. Itu maksud tenaga dah. Okey, seterusnya kita tengok ni dia bagi contoh. Rajah 7.4. Ni kuasa, dia bincang kuasa pula. Tadi tenaga. Okey, kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja. W deh.
dalam bahasa yang mudah untuk kita faham, berapa cepat dia buat kerja. Bila sebut kadar, dia melibatkan masa deh. Kalau boleh buat kerja cepat, kerja tu dilakukan dengan kadar yang tinggi, maksud dia cepatlah. Kalau kita sebut kadar kerja dilakukan adalah rendah, maksudnya dia buat kerja lambat. Kita buat kerja sekolah, contoh tadi buat contoh kerja sekolah sebab dia tidak ada apa? Tidak ada kerja deh. Kita duduk setepak ya. Nulis boleh panggil buat kerja tak nulis? Nulis. Daya ada tak daya? Ada, kita pakai pensel kan. Tapi ada ni tak? Ada sasaran tak? Tidak ada sasaran. Dia melibatkan benda objek yang besar bergerak deh. Baru kita boleh sebut kerja. Okey, kuasa. Kita tengok kuasa pula. Kerja yang dilakukan W bahagi dengan T, masa yang diambil. Masa dalam unit saat deh. Okey. Jadi unit SI bagi kuasa ialah watt. WATT, watt. 1 joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat. Okey. 1 watt maksudnya apa? 1 watt maksudnya 1 joule kerja dilakukan di dalam masa 1 saat. Kalau 100 watt maksudnya apa? 100 joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat. Watt. Watt ni biasanya dalam barangan elektrik banyak. 100 watt, 1000 watt, 2000 watt. Bila sebut 2000 watt, katalah kita beli barang elektrik ni, dia tulis 2000 watt. Maksudnya apa? Dalam masa 1 saat, barang elektrik ini menggunakan tenaga elektrik sebanyak 2000 joule. Kalau pasal seminit, berapa banyak? Kira. Boleh kira belakang tu tubik api. Okey. Ini contoh-contoh pengiraan kuasa dalam aktiviti seharian. Okey, aktiviti D. Monyet ni sedang merukas. Memanjat pokok. Monyet ni berat je 50 Newton. Naik 3 meter. Lepas tu naik pula dalam masa 20 saat. Dia bagi masa deh. Bila melibatkan masa, kita boleh kira berapakah kuasa monyet ini. Aktiviti E. Aizul menarik sebuah kotak di atas landasan licin dari A ke B dengan daya 30 Newton sejauh 2 meter dalam masa 5 saat. Ni pemberat main gym. 150 Newton diangkat sehingga 1 meter dalam masa 0.5 saat. Okey. Yang pertama, kita senaraikan maklumat yang diberi dulu. Daya, sasaran, okey, kerja yang dilakukan, masa yang diambil. Dia suruh kira kuasa ni. Dia nak kira kuasa. Yang benar ni. Kuasa sama dengan formula dia apa tadi? Kuasa sama dengan W bagi T deh. P. P sama dengan P power ya. Work bahagi dengan time. Kerja bahagi dengan masa. Okey. Bagi dengan T. Okey, 100. Yang pertama kena kira dulu. Work ni kena kira dulu ni. Untuk kira kuasa kena ada nilai kerja. Dia kira kerja dulu. Kerja sama dengan monyet ni. Monyet naiknya ni. F darab S. 50 Newton berat badan monyet naik 3 meter. 150 joule. Jadi 150 joule nilai apa? W. W ni barulah dia guna balik dalam pengiraan ni. Okey. 20 saat. Okey, 20 saat dapatlah kita punya kuasa monyet ini 7.5 watt. Banding dengan orang akak kotak ni pula. Dikira 12 watt. Hak ni dia akak 0.5 saat. Oh, cepat je akak. 300 watt. Maksudnya hak ni paling kuasa tinggi. Kuasa tinggi. Tetapi cuba tengok daya yang dia gunakan. Hak ni guna daya 150 Newton. Banyak daya dia guna ya. Ring lah. Orang Kelantan panggil ring. Okey, kita tengok aktiviti 7.1 ni. Ni kena kalau buat aktiviti di sekolah ni kita boleh kira ni daya, boleh kira kerja, boleh kira kuasa. Daya ni kena buat pemerhatian lah.
Okey, kita dah habis bincang 7.1. Okey. Jadi untuk kerja rumah ini cikgu bagi sedikit kerja rumah ini dah. Okey, yang pertama jawab soalan muka surat 215 dalam buku tulis. Okey. Soalannya apa? Soalan 1, 2, 3, 4. 4 ya soalan. Lama cuti. Ada kerja sekolah sikit ini dah. Buat dalam buku tulis. Siapa dah siap boleh snap gambar kepada saya. Definisi kerja, unit SI bagi kerja, apa maksud tenaga, definisi kuasa. Okay, rajah 1 menunjukkan sebuah kren elektromagnet mengangkat beban seberat 2500 Newton setinggi 4 meter. Dibagi dah dua nilai. Ini nilai F, ini nilai S. Yang pertama hitung kerja. Guna formula apa tadi? W sama dengan Fs. Okey. Berapakah tenaga yang digunakan untuk mengangkat beban oleh kren? Berapakah tenaga yang digunakan untuk mengangkat beban oleh kren? Okey, C. Jika masa yang diambil oleh kren untuk mengangkat beban itu ialah 1.2 minit, hitungkan kuasa kren itu. Kuasa macam mana formula dia tadi? Kuasa sama dengan kerja dilakukan bahagi dengan masa. 1.2 minit. Dia bagi gambar otak. Okey, baiklah konon-kononnya. Kenapa? Sebab apa? Formula mesti guna dalam unit SI. 1.2 minit ini bukan unit SI. Kena tukar dulu dalam unit saat. Okey. Okey, berapakah tenaga yang digunakan untuk mengangkat beban oleh kren? Tenaga tadi dalam unit apa tadi? Tenaga diukur dalam unit joule juga dah. Okey. Okey, tenaga ni daya lah F ni. Nilai F. Okey, jadi kita sambung lagi kelas kita pada waktu yang berikutnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi